Alhamdulillahillazi salam ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga serta sahabat baginda sekalian. Selawat dan salam yang berpanjangan buat kekasihmu dan Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarganya, para sahabat dan tabi'in sekaliannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatlah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai panduan, cahaya yang menyinari hidup kami, sebagai petunjuk dan jalan kebenaran kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sifat ilmu, jikalau kami orang yang berilmu, dan jauhlah kami daripada kejalan yang merosakkan kami. Allah ya munzilal kitab wa ya mujral sahab, kurniakanlah kepada kami rasa cinta dan kasih untuk beramal dengan Al-Quran. Sinarilah hati kami dengan keenakan dan kelazatan membaca Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada malam ini mendapat keredoan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, majlis pada malam ini diteruskan lagi dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Ahmad Hakimul Amin bin Edi Zamri. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salat إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن
جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ
واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Sadaqallahul Azim. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas alunan bacaan ayat suci Al-Quran itu tadi. Begitu indah lantunan suara saudara Hakim. Meneruskan atur cara pada malam ini, dengan segala hormatnya dijemput Yang Berbahagia Tuan Arba'in bin Pini, KPPD Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sahbihi ajma'in. Subhanallah wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir wa yatamim. Ya Uzza wa la tushar dan lisan anak meski sungai Musa Cik Ahmad Syarif barisan pimpinan JIPG Musa Naim SIP Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, guru-guru, ibu bapa, anak-anak yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya terkejut sebenarnya bila diminta gambar kalau ikut cara boleh Cik Daud kan. Mohon izin dulu Cik Daud. Boleh ikut ya. Terima kasih. Mohon maaf dalam keadaan kejar-kejar sebenarnya. Saya sekadar hajat saya nak mengintai je melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan sekolah pendidikan terhadap pendidikan formal kita terhadap anak-anak ini sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan ini saya tahniah kepada guru setia yang berusaha untuk menjadikan majlis ini satu realiti yang saya lihat sebenarnya adalah satu kesinambungan, satu proses panjang penghayatan Al-Quran kepada anak-anak SD Sungai itu. Terima kasih dan tahniah juga kepada anak-anak yang berusaha untuk menjadikan Al-Quran itu sebahagian daripada keadaan kita, daripada kegiatan dan kehidupan kita. Kepada yang dirahmati Allah, anak-anak yang dirahmati Allah, apabila melihat wajah-wajah yang ada dalam skrin hari ini, teringat saya akan suatu hadis Rasulullah SAW yang melibatkan betapa Rasulullah mengharapkan anak-anak yang sebaya dengan anak-anak sekalian menjadi pendukung dan menentukan masa depan kita sebagai sesuatu yang sangat mantap. Anak-anak berujuk dalam sejarah, dalam sirah Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW berhadapan dengan seorang anak yang berusia pada ketika itu baru dilahirkan, Ibnu Abbas, anak saudara dia, sepupu dia sebenarnya, anak kepada bapa saudara beliau, Abbas Abdul Muttalib. Apabila dilahirkan, Abbas membawa anak itu berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengusap anak itu dan kemudian mendoakan anak itu. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang faqih, yang memahami agamanya. Dia tidak mendoakan yang menjalani, tapi yang memahami agamanya.
dan mu'alim matahari, alim berilmu, berpengetahuan dalam memberikan pandangan. Dan pada saat Ibnu Abbas ini, anak tadi itu berumur 13 tahun. Berumur 13 tahun, beliau dipanggil oleh Khalifah. Dipanggil oleh Khalifah Umar Al-Khattab dalam satu majlis ilmu, dan ayat Quran yang dibincangkan dalam majlis itu ialah surah Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai habis ayat itu, yang sebenarnya dalam ayat itu adalah berkenaan tentang pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah dan kembali ke Mekah dan berjaya membuka kota Mekah, membebaskan kota Mekah daripada amalan-amalan syirik dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Dalam majlis itu, apabila Sayyidina Umar membuka perbincangan kepada para sahabat, rata-rata para sahabat memberikan pandangan bahawa dalam ayat itu dijelaskan bahawa yang pertama syukurnya kita akan kira keadilan Allah untuk dapat kita kembali ke Mekah dan dapat membebaskan Mekah daripada jahiliah kepada Islam. Itu pendapat umum para sahabat yang established, yang sudah, yang biasalah, maknanya yang kata masuklah sahabat awal, masuklah sahabat yang awal yang berhijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua yang diorang faham, yang sepakat ialah mereka patut bersyukur, melafazkan kesyukuran itu dengan menyatakan kesyukuran, menyatakan kesyukuran dengan takbir, mengesahkan Allah. Dan yang ketiga, kita kena beristighfar. Kenapa? Sebab dalam konteks itu, dalam membebaskan syirik-syirik yang ada di situ, mereka harus sama-sama bersama Allah. Tapi apabila Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas yang ketika itu berusia 13 tahun, Ibnu Abbas memberikan satu sudut pandang yang berbeza daripada para sahabat. Dia mengatakan bahawa demi Allah, dia kata, saya melihat bahawa Rasulullah SAW akan wafat tidak lama lagi. Kenapa? Telah berlaku pada Rasul-Rasul sebelum ini, apabila misi kerasulannya selesai, dia akan wafat. Rasul-Rasul yang sebelum-sebelum dia akan wafat. Jadi nampak bahawa kalaulah misi kerasulan itu sempurna dengan pembukaan kota Mekah, maka kalau ikut dengan Rasul-Rasul sebelum ini, kewafatan Rasul akan berlaku dalam masa mendatang. Sayyidina Umar apabila mendengar hujah Ibnu Abbas itu terpaku dan mengatakan bahawa ya, ini satu sudut pandang yang berbeza. So ada anak di situ kita dapat melihat bahawa anak-anak sangat penting memberikan sudut pandang yang berbeza daripada orang-orang yang dewasa di sekolah, di komuniti. Jom kita meletakkan diri kita dalam konteks yang betul, memberikan sudut pandang yang tidak terpandang oleh kami, orang-orang yang dah dewasa. Kenapa? Sebab pentingnya kita melihat, kita memberikan sudut pandang daripada sudut-sudut yang berbeza, blind spot memang banyak, dan dapat memberikan kami satu sudut pandang yang lebih baik dan lebih berkesan. Satu lagi remaja yang agung dalam sejarah perkembangan kita berlaku pada zaman Turki Osmaniyah. Kita dapat melihat dalam sejarah betapa pada saat yang sama kejatuhan kerajaan Melaka di tangan Portugis, di Turki sana telah berlaku pembukaan kota Istanbul, Konstantinopel, oleh seorang lagi remaja, Muhammad Al-Fatih, yang pada ketika pembukaan itu, dia berusia 18 tahun. Bayangkan, remaja berusia 18 tahun menjadi ketua negara.
Dalam konteks Malaysia ni, boleh kan kita bayangkan seorang anak berusia 18 tahun menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan anak yang berusia 18 tahun tadi memimpin ketumbukan tentera, membuka kota Konstantinopel yang pada ketika itu merupakan satu polis dunia. Kalau kita boleh memahami, boleh menggambarkan keadaan itu sama dengan seorang remaja 18 tahun di negara kita. Jadi Perdana Menteri Malaysia memimpin bala tentera, membuka Amerika yang jadi polis dunia pada ketika ini. Sesuatu yang sangat hebat. Kenapa hebatnya? Kita telusuri sejarah, kita dapat lihat bahawa ada suatu hadis Rasulullah SAW yang memberikan alamat bahawa tiga kerajaan besar akan dibuka pada saat selepas pada utama zaman perkembangan Islam. Dan pada ketika itu sebenarnya Rasulullah SAW sedang menggali parit untuk menghadapi serangan tentera Ahzab dalam peperangan di Madinah. Dan pada ketika yang pertama apabila penggalian parit itu, sahabat-sahabat terhalang dengan batu besar dalam parit yang digali itu. Sahabat-sahabat cuba memecahkan batu itu, gagal, dan melaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah ambil penukul dan mengetuk batu itu. Pada ketukan yang pertama, terpancar satu cahaya, Rasulullah bertakbir dan disambut oleh sahabat-sahabat. Ketukan yang kedua, terpancar lagi cahaya, 3 kali benda itu. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang berlaku? Rasulullah beritahu bahawa pada cahaya yang pertama, aku melihat Rom, kerajaan Rom, kerajaan Parsi dan kerajaan Konstantinopel akan dapat dibuka oleh tentera-tentera Islam. Betul rupanya, Parsi dapat dibuka pada zaman Khalifah Abu Bakar. Rom di Jerusalem pun dapat dibuka pada zaman Umar. Tetapi untuk Konstantinopel, Rasulullah beritahu dia hanya dapat dibuka apabila dia dipimpin oleh seorang raja yang baik, yang memimpin tentera-tentera yang baik. Para sahabat menunggu-nunggu. Begitu lama tempohnya. Sahabat menunggu-nunggu siapakah raja yang baik yang memimpin tentera yang baik. Jadi, kita belajar, kita boleh memahami yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu diajarkan oleh Muhammad Al-Fatih yang berusia 18 tahun tadi. Apabila beliau dapat membuka Konstantinopel, panjang ceritanya, anak-anak boleh google, dapat membuka Konstantinopel dan apabila panglimanya termasuk Hasan Hurban bersepakat, berbincang untuk mendirikan Jumaat yang pertama di Masjid Hagia Sophia, Masjid Biru sekarang ini. Apabila mereka berbincang siapakah yang patut menjadi imam kepada Jumaat yang pertama selepas dapat membuka Konstantinopel. Jadi Muhammad Al-Fatih rupanya mengajar kita bagaimana pentafsiran hadis ini. Muhammad Al-Fatih mengumpulkan ke semua bala tenteranya lebih kurang 70,000 dan beritahu, mari kita cari siapakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dan dialah yang akan menjadi imam di sini. Yang pertama, Muhammad Al-Fatih berkata, siapakah di antara kita sejak akhir balik sehingga kini, sehingga sekarang, sehingga saat ini pada ketika itu tidak pernah meninggalkan solat fardu. Sila duduk, yang lain berdiri. Allahu Akbar. Pada ketika itu tak ada seorang pun yang duduk. Jadi anak-anak, rupa-rupanya salah satu daripada ciri tentera yang baik, yang raja yang baik ialah dia tidak meninggalkan solat. Kemudian yang kedua, itu kata Muhammad Fatih. Yang kedua, barang siapa di antara kita yang tidak pernah meninggalkan solat sunat awabin, solat sebelum dan selepas solat fardu, duduk. Berdiri, yang lain duduk. Allahu Akbar.
daripada 70,000 tu, 70,000 tu, dikatakan lebih kurang dalam 25% yang duduk. Yang lain masih lagi berdiri. Rupa-rupanya satu lagi ciri tentera yang baik dan raja yang baik yang berjaya membuka Konstantinopel itu ialah mereka yang tidak pernah meninggalkan solat Nawawi. Kemudian Muhammad Al-Fatih bertanya lagi, siapa di antara kita yang dari balik, sejak balik sehingga sekarang tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail? Sila berdiri. Dan yang lain duduk. Bila ditanya macam tu, ramai yang duduk. Ada seorang saja yang berdiri. Dan yang berdiri itu ialah Muhammad Al-Fatih. Itu anak-anak. Jom anak-anak, Muhammad Al-Fatih mengajar kita bagaimana mentafsirkan hadis yang Rasulullah sebut pada ketika penggalian Parit Perang Ahzab itu, iaitu tentera yang baik yang dipimpin oleh raja yang baik ialah mereka yang sejak balik dan sehingga saat itu tidak meninggalkan solat, tidak meninggalkan solat sunnah Nawawi dan tidak meninggalkan Qiyamul Lail. Begitulah antara ciri-ciri yang dinyatakan, yang ditafsirkan oleh Muhammad Al-Fatih. Sekadar dua kisah remaja yang seumur dengan anak-anak yang boleh menjadi motivasi kepada kita. Jom kita jadikan diri kita sebagai suatu pendukung kepada cita-cita, menentukan diri kita, menentukan komuniti kita, menentukan negara kita lebih gemilang pada masa akan datang. Seorang lagi remaja yang menjadi teras dalam sejarah Islam, kalau kita lihat, ialah dalam ketumbukan akhir yang Rasulullah persiapkan sebelum kewafatan Rasulullah. Rasulullah telah menyiapkan satu ketumbukan tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, yang pada ketika itu umur Usamah pun 18 tahun. Dan apabila Rasulullah SAW mempersiapkan ketumbukan itu untuk ke Perang Tabuk, penghantaran itu tertangguh disebabkan oleh kewafatan Rasulullah. Dan apabila Abu Bakar menjadi khalifah, beliau meneruskan rancangan Rasulullah. Para sahabat ada yang memohon supaya kepimpinan ketumbukan itu dikaji semula. Tapi Abu Bakar tetap mengatakan bahawa aku tidak akan meluncurkan jawatan mereka yang telah dilantik oleh Rasulullah. So, Usamah dihantar. Tapi apa yang saya nak kongsikan itu ialah betapa apabila mereka nak bertolak, Rasulullah menyerahkan pesanan kepada Usamah, dan antara pesanan-pesanan yang penting yang Rasulullah catatkan ialah peganglah kamu, kejap memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan satu doa yang Rasulullah SAW lafazkan kepada Usamah ialah sirru ala barakatillah, pergilah dan semoga kamu diberkati Allah. Jom anak-anak, dengan lafaz itu saya doakan semua anak yang pada hari ini pergilah, belajarlah, moga-moga anak-anak diberkati Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan madah kata aluan, untayan ingatan sepanjang zaman. Alhamdulillah, jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Arba'in bin Pi'in di atas ucapan, perkongsian dan ingatan yang amat bermakna itu tadi. Semoga perkongsian itu dapat dijadikan iktibar pendorong kepada semua murid. Para muslimin dan muslimat, bunga melur, bunga kenanga, cantik disusun penyeri anjung. Al-Quran bagaikan intan permata, Al-Quran dijunjung, umat disanjung. InsyaAllah kita akan mulakan upacara khatam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى
أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
fi amadim mumaddadah. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم. Ulang semula ayat 5 tadi. Allazina hum. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله لا أكبر. إله إلا الله والله
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla hatab. Fi jidiha hablum min masad. لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, kita akhiri dengan doa khatam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rahmat dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan daripada Al-Quran. Ajarkanlah kami apa-apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran.
Anugerahkanlah kami keampunan untuk sentiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran hujjah bagi kami yang dapat menyelamatkan kami, ya Allah, wahai Tuhan seluruh alam. اللهم اجعل خير أمري اللهم اجعل خير أمنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. Ya Allah, berkatilah pengetahuan dan peamalan agama kami yang akan menjadi penjaga urusan kami. Berkatilah dunia kami, tempat kami mencari penghidupan. Berkatilah kehidupan akhirat kami, ya Allah, tempat kami kembali. Jadikanlah hidup kami sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebaikan. Dan jadikanlah mati kami sebagai pemutus segala keburukan. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghayra mukhzin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازنا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا وأسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, baguskanlah akhir semua amal kami serta jauhkanlah kami daripada hinanya dunia dan siksa hari akhirat nanti, ya Allah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ibad dunya ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Engkau menyisakan sekecil dosa pun bagi kami, ya Allah, melainkan Engkau mengampunkan kesemuanya, ya Allah. Janganlah Engkau meninggalkan sekecil keraguan pun bagi kami, ya Allah, melainkan Engkau menghilangkan semuanya, ya Allah. Janganlah Engkau meninggalkan sekecil hutang pun bagi kami, ya Allah, melainkan Engkau melunasi semuanya, ya Allah. Janganlah Engkau mengabaikan semuanya, ya Allah, wahai Zat yang Maha Penyayang daripada segala yang penyayang. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta jagalah kami daripada siksaan api neraka-Mu, ya Allah.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak kecil memotong kayu, kayu dipotong dengan gergaji. Seindah apapun suara lagu, lebih indah suara mengaji. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah di atas kejayaan murid-murid dalam meneruskan tradisi memartabatkan Al-Quran. Semoga mendapat keberkatan dan pengajaran daripadanya. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, semoga majlis yang diadakan pada malam ini dapat memupuk ukhuwah dan mengeratkan silaturahim sesama kita dan mendapat rahmat darinya. Bunga mawar cantik berseri, mekar disiram si embun pagi. Majlis khatam Al-Quran mengundur diri, semoga tahun hadapan berjumpa lagi. Dengan ini berakhirlah sudah majlis khatam Al-Quran peringkat sekolah, Sekolah Kebangsaan Sungai Lui tahun 2020. Yang baik itu dari Allah dan yang buruk datang dari kelemahan saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.